Apakah betul sembahyang itu boleh mencerdaskan minda? Maka syarat orang yang sembahyang mesti ada minda, baligh, berakal. Walaupun dia baligh, umur sampai, tapi kalau tidak berakal, maka dia tidak wajib sembahyang. Rufi'al qalamu an thalathatin. Ada 3 jenis manusia yang amalannya tidak dicatat. Malaikat tidak menulis amal dia. Anis sabiyi hatta yahtalim, anak kecil hingga dia akil baligh. Anin naim hatta yastayqis, orang tidur hingga dia terjaga. Anil majnun hatta yafiq, orang gila hingga dia sihat daripada penyakitnya. Ketiga-tiga manusia ini tidak wajib sembahyang, sebab tiada minda yang boleh dia pakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab menggunakan untuk minda ini, mereka kata menggunakan 3 huruf, aqala. Ketika mereka menggunakan kain penutup kepala, mereka takut kain itu terbang dihembus angin, maka kain itu diikat dengan satu tali. Mereka menyebut tali pengikat itu sebagai iqal. Iqal dari kata akal. Akal mengikat. Kenapa akal itu disebut mengikat? Kerana dia mengikat hawa nafsu. Maka dalam pepatah Melayu dikatakan, manusia dipegang cakapnya, sedangkan haiwan dipegang talinya. Bila ada orang yang cakap tiada berdasar daripada minda yang sihat, maka dia perlu diikat dengan tali. Orang Melayu mengatakan bahawa akal sebagai alat pengukur. Dalam satu peribahasa dikatakan, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah adalah akal. Jangan pernah untuk mengukur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal yang pendek. Ketika seorang muslim mengangkat tangannya takbiratul ihram, maka saat itu minda diguna untuk mengingat 7 perkara. Yang pertama, saya sedang sembahyang, usolli. Sembahyang saya sembahyang fardu, bukan sunat. Sembahyang saya sembahyang zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, bukan subuh. Selepas itu dia katakan, usolli fardal maghribi, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Dia katakan arba'a rakaatin. Adaan, bukan qada, bukan i'adah, lillahi ta'ala. Itulah yang terkumpul dalam talaffuz bin niat usolli yang diucapkan setiap muslim. Usolli fardaz zuhri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. 7 perkara itu dia ingat kuat-kuat. Pada saat itu minda dia sedang dicerdaskan dengan mengingat perkara-perkara itu. Jika ada seorang muslim kerana sibuk dengan sosial media, dengan televisi, kemudian dia lupa mengingat sesuatu, lalu dia angkat takbiratul ihram, maka sepakat semua mazhab, batallah solatnya. Dalam mazhab yang kita pakai, mazhab Melayu, di bumi Melayu, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, niat di dalam takbiratul ihram, muqaranah namanya. Disebut dengan muqaranah kerana sejalan antara niat dengan takbir. Ketika seorang muslim mengatakan Allahu Akbar, maka saat itu di dalam takbir itu saya sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, 4 rakaat adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Seandai pun dia pakai mazhab yang lain, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, niat tetap sebelum takbiratul ihram. Tidak ada satu pun mazhab yang berniat selepas takbiratul ihram. Bila seorang tidak menggunakan mindanya pada takbir itu, kemudian dia mengangkat tangan Allahu Akbar, selepas itu dia ragu, zuhur kah, asar, maghrib kah atau isya, maka batallah salatnya menurut semua mazhab. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin supaya seorang muslim tajam akal dan fikirannya, supaya dia senantiasa menjaga mindanya. Lalu kemudian setelah itu dia menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 yang melalaikan manusia. Yang pertama, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lain daripada itu, masalah hidupnya, ujian hidupnya, semuanya kecil di hadapan Allah. Maka dia katakan Allahu Akbar kabira.
Lalu kemudian selepas itu dia serahkan semua pujian milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Selepas itu baru dia katakan, diri hamba kepada Allah penuh dengan silap salah dan dosa. Dosa mata hingga ke ujung kaki. Selepas itu dia katakan, wa subhanallahi bukratan wa asila. I'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Kekaguman ujub terhadap diri manusia adalah punca daripada kelemahan minda. Minda yang kuat merasa diri bukan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada 3 kerja minda. Yang pertama mengingat, yang kedua berfikir, yang ketiga sadar, kesadaran, awareness. Sekarang banyak orang yang tidak sadar apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Maka ketika salat, orang sedang menjaga kesadarannya. Muslim mengatakan sadar itu adalah khusyuk. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Suara-suara semua bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sedang salat, maka dia menggunakan minda untuk mengingat apa yang dia katakan, apa yang dia baca. Syekh Ali Jum'ah mengatakan, untuk membantu kekhusyuan, maka nafas mesti diatur. Dalam takbiratul ihram, 1 nafas, Allahu Akbar. Dalam iftitah, Muslim boleh membaginya ke dalam 4 nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apakah Nabi Muhammad SAW itu kalau salat mulutnya bergerak atau diam sahaja? Tabi'in tidak pernah melihat Nabi. Maka tabi'in yang tidak pernah berjumpa melihat Nabi bertanya kepada sahabat Nabi. Sahabat itu bernama Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya, Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak. Maknanya dia membaca, bukan diam. Kalau mulut Nabi bergerak, dari mana engkau boleh mengetahui mulut Nabi itu bergerak? Khabbab menjawab, saya tahu mulut Nabi bergerak karena saya melihat bittirabi lihyatih, kerana janggut Nabi bergerak. Janggut Nabi bergerak kerana rahangnya bergerak. Rahang bergerak kerana mulut membaca. Itulah mengapa sembahyang itu disebut dengan qiraah, bukan mutala'ah. Kalau membaca di dalam hati, bahasa Arabnya mutala'ah. Tapi kalau membaca dengan mulut berbunyi, maka disebut dengan qiraah. Apakah bersuara atau tidak? Kalau suara kita didengar orang lain, namanya waswasa. Alladzi waswisu, berbisik. Tapi kalau suara itu hanya didengar oleh kita sendiri, maka disebut dengan hamsah. Maka saat membaca itu, seorang muslim mengeluarkan suara, tapi seagak-agak hamsah, hanya telinganya saja yang mendengar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.